Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera kembali lagi bersama saya Hafiz dalam channel 5 Teratas. Sebelum ni, saya sudah kongsikan 5 tempat berhantu di Korea Selatan. Oleh itu, untuk video kali ini, saya akan kongsikan pula 5 tempat berhantu di Malaysia. Betul tempat ni berhantu? Macam-macam aku dengar pasal tempat ni. Mungkin ada daripada anda yang pernah mengalami sendiri atau mendengar tentang kisah-kisah seram ini di laman sosial atau mana-mana perkongsian dari internet. Namun, ramai juga yang masih tidak mengetahui tentang sejarah hitam dan kisah-kisah seram yang pernah dialami oleh individu-individu yang pernah diganggu apabila berada di tempat sedemikian. Tanpa melengahkan masa lagi, mari kita saksikan 5 tempat berhantu di Malaysia. Bahagian 1. Jom. Sebelum tu, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol notifikasi untuk tidak terlepas menonton video terbaru dari kami. Okey, sambung. Nombor 5. Highland Tower. Highland Tower merupakan 3 blok pasarpuri 12 tingkat yang dinamakan Blok 1, Blok 2 dan Blok 3 yang terletak di Taman Hillview, Ulu Klang, Selangor. Ia dibina secara berperingkat antara tahun 1974 dan 1982 di pangkalan barat Bukit Curang yang kemudiannya teres meluas pada awal 1980-an. Tetapi pada 11 Disember 1993 berlakunya tragedi yang mengejutkan rakyat Malaysia di mana satu daripada 3 blok kondominium itu runtuh disebabkan berlakunya tanah runtuh dan seramai 48 orang terkorban dalam tragedi tersebut. Selepas tragedi inilah ketiga-tiga blok kondominium dan beberapa perumahan di kawasan tersebut tidak lagi didiami. Menurut perkongsian dari seorang wanita Indonesia yang bekerja sebagai orang gaji yang berada di salah satu blok kondominium, di mana ketika berlakunya runtuhan blok 1, dia menceritakan sebelum beberapa saat runtuhan berlaku, ia melihat 2 orang yang lengkap memakai serban serta jubah putih menggoncang dan menolak bangunan blok 1 kondo itu sehinggalah ia runtuh. Manakala ada pula yang berpendapat bahawa runtuhan itu berlaku disebabkan maksiat yang berleluasa dilakukan oleh VIP-VIP yang tinggal di blok bangunan tersebut. Walau bagaimanapun, selepas tragedi inilah timbulnya pelbagai kisah seram di tapak lokasi kejadian tersebut, antaranya kelihatan kelibat makhluk tanpa kepala dan sering juga kedengaran suara wanita menangis di tengah-tengah malam. Menurut sumber-sumber yang kami dapati, terdapat satu kisah menarik yang ingin saya kongsikan di mana kisah ini diceritakan oleh seorang pemandu teksi. Kisah ini bermula apabila seorang pemandu teksi baru saja menurunkan penumpangnya di sekitar ibu kota pada pukul 1 pagi. Di dalam perjalanan memandu pulang ke rumahnya di Gombak dari pusat bandar, didapati seorang wanita telah menahan teksinya dan kerana merasa kasihan melihat wanita itu yang berseorangan di tengah malam, dia membuat keputusan untuk memberhentikan kenderaan dan bertanya ke mana wanita tersebut hendak pergi. Kemudian wanita itu memberitahu pemandu teksi untuk menghantarnya di Taman Hillview, Highland Tower. Pemandu teksi tersebut agak bersyukur kerana Taman Hillview terletak di sepanjang laluan ke rumahnya di Gombak, jadi dia boleh menggunakan lebuh raya MRR2 untuk ke sana. Tetapi di dalam masa yang sama, dia terlupa bahawa salah satu bangunan di situ telah runtuh dan bangunan di sekitarnya juga sudah tidak berpenghuni lagi kerana telah berpindah atas arahan pihak berkuasa. Setelah kira-kira 10 minit berlalu, ketika kedua-duanya diam membisu, secara tiba-tiba pemandu teksi tersebut teringat akan peristiwa runtuhan bangunan di situ yang baru sahaja terjadi dan beliau terus merasakan ada sesuatu yang aneh pada wanita itu. Pelbagai persoalan timbul di fikirannya. Siapakah wanita ini? Masih ada lagikah penghuni yang belum berpindah? Jika ada pun, berani betul wanita ini tinggal di situ kerana sudah pasti kawasan itu sudah tidak selamat lagi untuk dihuni. Oleh kerana keinginannya yang begitu kuat untuk mengetahui siapakah wanita ini, pemandu teksi itu terus bertanya kepadanya setelah sampai ke destinasi. "Cik masih tinggal di sini?" Lebih kurang dalam 30 saat wanita itu baru menjawab. "Masa bangunan tu runtuh, saya ada di dalam dan kedua-dua kaki saya telah putus. Cuba abang tengok kaki saya ni, kudung dan berdarah." Mendengar jawapan wanita itu, pemandu teksi terus terdiam, kaku dan tidak mahu melihatnya. Tetapi kepalanya tetap menoleh ke belakang di kerusi penumpang dan dia seakan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Kedua kaki wanita itu memang kodong dan dipenuhi darah. Dia juga seakan-akan tidak bermaya lagi untuk menekan pedal minyak. Dia hanya mampu memandang dan terkaku apabila wanita itu membuka pintu kenderaan dan turun sambil merangkak menuju ke arah runtuhan bangunan tersebut sehingga wanita itu hilang dari pandangan matanya.
Nombor 4. Lebuh Raya Karak. Lebuh Raya Karak mula dibina pada 1970 dan dibuka kepada orang ramai pada 1977. Lebuh raya ini menghubungkan Kuala Lumpur dengan Karak dan jaraknya lebih kurang 60 km. Lebuh raya ini juga mempunyai sepasang terowong di kawasan peranginan terkenal iaitu Genting Highland. Terdapat pelbagai kisah misteri dan seram mengenai lebuh raya ini yang dipercayai berhantu sejak tahun 1990 di mana lebuh raya tersebut seringkali meragut nyawa. Antara kisah paling popular di lebuh raya ini ialah mengenai pendapatan kereta Volkswagen kuning. Pada kebiasaannya dipercayai pemandu yang akan dikacau selepas melalui terowong Karak di mana kereta ini akan memotong kereta masa dan selepas itu dia akan mengejutkan pemandu apabila melihat kereta Volkswagen kuning ini tanpa pemandu. Menurut cerita dari masyarakat dahulu, puncanya dipercayai bermula dari sebuah kisah seorang isteri curang yang telah membunuh suaminya sendiri dengan kejam dan kemudian merampas kereta Volkswagen kuning milik suaminya. Lalu sang suami itu meninggal dunia sambil menyimpan rasa dendam yang membara untuk memiliki semula Volkswagen kuning tersebut. Sehinggalah hari ini penampakan kereta Volkswagen kuning itu masih dapat dirasakan oleh pemandu-pemandu di lebuh raya tersebut. Cik, boleh bantu saya, Cik? Awak jangan main-main boleh tak? Awak tahu tak tempat ni keras? Hujan, kenapa engkau? Nombor 3. Amber Court, Genting Highland. Amber Court adalah dua bangunan apartmen berkembar di pinggir Genting Highland setinggi 23 tingkat yang dikatakan berhantu dan dipercayai merupakan lokasi sering berlakunya kejadian bunuh diri bagi orang yang kalah judi di Genting Highland. Apartmen ini dibina dan dijual secara freehold di mana ada dua blok apartmen dengan jumlah unit yang banyak dan setiap unit dibina luas dari jenis studio house ke penthouse. Amber Court juga dikatakan mempunyai sebuah bilik misteri yang berpalang dan kononnya dipercayai tempat menyimpan hantu kasino di Genting Highland. Terdapat pelbagai kisah seram yang diceritakan mengenai bangunan ini, antaranya penginap akan mengalami kejadian aneh seperti TV terpasang dengan sendirinya dan penginap juga pernah menemui satu lembaga tanpa kepala sedang mendukung anaknya di dalam lift. Selain itu, ada juga yang menceritakan di mana semasa menginap di sana mereka seringkali diganggu apabila waktu tengah malam. Mereka mengatakan sering mendengar kerusi ditarik dengan sendirinya, bunyi ketukan dari pintu bilik dan pernah melihat kelibat wanita berpakaian putih berlega-lega pada waktu malam. 这是全亚洲最著名的猛鬼酒店。一一去死，一起死。 Nombor 2. Taman Tema Mimaland. Taman rekreasi ini terkenal pada era 80-an dan ia mula dibina pada tahun 1971. Nama Mimaland yang agak unik itu sebenarnya adalah singkatan daripada gabungan perkataan Malaysia in Malaysia Land. Taman tema ini dibina di sebuah kawasan berbukit seluas 300 ekar di Ulu Gombak, tidak jauh dari Kuala Lumpur, dan pembinaan Mimaland dibuat dalam beberapa fasa di mana ia dibuka secara berperingkat. Setelah bertahun-tahun Mimaland menceriakan pengunjungnya, sesuatu yang tidak diingini berlaku. Satu kemalangan telah terjadi di kawasan papan luncur air gergasi Mimaland pada Januari 1993 yang menyebabkan kematian seorang warga negara Singapura berusia 27 tahun. Kejadian malang itu mengejutkan orang ramai hingga memaksa pihak Mimaland menutup sementara kawasan yang terlibat iaitu kolam renang dan papan luncurnya bagi dilakukan kerja-kerja penambahbaikan. Pada Mei 1994 pula berlakunya kerosakan pada dinding kolam renang yang sama, berpunca daripada kejadian kecil tanah runtuh sehingga menyebabkan air lumpur memasuki kolam renang dan sekali lagi kawasan tersebut ditutup kepada orang ramai. Kini lokasi Mimaland terbiar begitu sahaja dan ramai juga yang bercerita mengenai kisah seram di lokasi tersebut, antaranya kelibat manusia tanpa kepala dan sering kedengaran suara-suara menyeramkan di kawasan itu apabila waktu senja.
Aku rasa benda ni macam complicated lah. Yang lagi complicated adalah benda-benda yang tak nampak. Aku rasa kan, tempat ni sumpahan kot. Rupanya tempat yang kita pergi tu dah banyak dah kes budak-budak hilang. Nombor 1. Penjara Pudu. Penjara Pudu ialah sebuah penjara terkemuka di Malaysia yang terletak di Jalan Hang Tuah, Kuala Lumpur, dibina semasa zaman penjajahan British pada tahun 1891 untuk mengurunkan 600 orang banduan. Pada awalnya ia telah dibina di atas tapak bekas tanah perkuburan Cina dan telah siap sepenuhnya pada tahun 1895 dengan menggunakan banduan sebagai tenaga kerja. Selepas beberapa tahun kemudian, penjara Pudu dibuka kepada orang awam untuk lawatan pada 3 Mei 1997 di mana lebih daripada 6 bulan selepas banduan terakhir dipindah keluar ke penjara Sungai Buloh dan kemudiannya pada 2 Jun 2009 kerajaan akhirnya memutuskan untuk merobohkan bangunan tersebut. Sebelum penjara Pudu ini ditutup, dulu pernah diceritakan bahawa terdapat satu bilik dipanggil bilik terakhir di mana di bilik inilah seringkali berlakunya kejadian aneh. Bilik ini dinamakan bilik terakhir kerana dulu ia merupakan bilik kediaman terakhir bagi si pesalah jenayah berat sebelum menjalani hukuman gantung sampai mati pada keesokan harinya. Seperti penjenayah terkenal Wong Swee Ching atau dikenali sebagai Botak Ching di mana ia dihukum gantung terhadap kesalahan penggunaan senjata api. Di bilik terakhir inilah pesalah dikatakan akan meratap, menangis, menjerit, bercakap seorang diri dan berbagai lagi perlakuan kerana menyesali kesalahan mereka yang lalu. Mereka ini menjadi sedemikian kerana dikatakan tidak kuat semangat menghadapi kematian keesokan harinya yang telah diketahui mereka. Menurut kata warden-warden yang masih ada di penjara Pudu sewaktu proses pengosongan penjara Pudu dijalankan, mereka sering terdengar suara-suara sayu meminta tolong, suara orang menangis dan bermacam-macam lagi gangguan dari bilik terakhir tersebut. Tak kurang juga ada di antara warden yang melihat seekor kambing hitam aneh yang sering masuk menembusi pintu bilik itu tanpa dibuka dan kemudian ia menghilang begitu saja. Itu dia 5 tempat berhantu di Malaysia bahagian 1. Jangan lupa untuk tinggalkan komen di bawah atau anda ingin memberi apa-apa cadangan untuk video 5 teratas selanjutnya. Terima kasih kerana menonton video kali ini dan jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Assalamualaikum.